Salam sejahtera semua. Hari ini saya akan membuat perbincangan tentang soalan latihan pengukuhan rekod tak lengkap kelas live yang kedua saya. Okey, mari kita tengok soalan. Pergi ke video kelas live perakaunan rekod tak lengkap Cikgu E. Lepas tu dekat bawah sini saya ada pin satu message tentang latihan pengukuhan bab rekod tak lengkap. Jadi mana-mana link pun sama. Ini adalah jawapan, ini adalah soalan. Tapi dua-dua di tempat yang sama. Jadi kita akan klik ke sini dan dia akan bawa masuk pergi ke latihan sini. Okey. Jadi pelajar boleh klik dekat sini. Ini adalah latihan. Okey. Jadi mari kita tengok sekarang soalan 1. Cik Jaswis merupakan seorang peniaga bagi perniagaan JJ telah menjalankan perniagaan secara kecil-kecilannya beberapa tahun yang lalu, tetapi beliau tidak pernah menyimpan rekod perakaunan dengan lengkap. Walau bagaimanapun, keperluan untuk mendapatkan pinjaman bank bagi mengembangkan perniagaannya telah memaksa beliau untuk menyediakan akaun akhir bagi tahun berakhir 31 Ogos 2018. Kesannya, maklumat berikut diperoleh setelah menjalankan terpelincir dengan bantuan seorang kerani akaun. Jadi dekat sini kita ada aset dan liability Cik Jaswis pada 1 September 2017 hingga 31 Ogos 2018. Jadi ini adalah awal, ini adalah akhir. Kita ada semua aset dan liability. Maklumat yang kedua, semua tunai telah dimasukkan ke dalam bank setelah ditolak bayaran berikut. Ambilan tunai telah dicadangkan dalam lingkungan 10,000, tidak rekod. Upah puluh sambilan adalah 1,200. Belian barang untuk dijual semula 1,800. Ini adalah maklumat yang kedua. So kita ada jualan tunai dia masuk ke dalam jualan tunai lah. Jadi dia akan ambilkan semua tunai masuk ke bank. Tetapi kita tak tahu berapa ambilan tunai dalam lingkungan 10,000. Nanti kita akan cari. Okey, yang ketiga, bayaran bank sepanjang tahun berakhir 31 Ogos 2018 telah diringkaskan seperti berikut. Ini adalah bayaran bank. Okey, maksudnya kita akan bayar dengan cek lah sepanjang tahun. Okey, kita ada belian belanja sewa, belanja utility, kos perhantaran dan upah buruh sambilan. Telah dibuktikan bahawa untung kasar sebanyak 35 atas kos jualan. Ini adalah clue yang sangat penting lah. Maksudnya, kita punya untung kasar adalah 30% atas kos jualan. Jadi kita kena dapatkan kos jualan dulu, baru kita boleh carikan untung kasar. Seterusnya, yang kelima, walaupun jelas bahawa beliau kurang menitik beratkan ketepatan rekod perakaunan, Cik Jaswis telah mengeluarkan barang niaga untuk kegunaan peribadi bernilai 600. Jadi ini adalah tolak belian tambah di ambilan sebab kegunaan peribadi. Okey, so soalan minta anda sediakan penyata pendapatan komprehensif bagi tahun berakhir 31 Ogos 2018 dan sediakan penyata kedudukan kewangan pada 31 Ogos 2018. Jadi ini adalah soalan standard lah. Jadi mari kita terus pergi semak jawapan sekali. Jadi jawapan sama juga kita akan dapat dari sini ya. So ini adalah jawapan. Okey, mari kita tengok. Sebab soalan di situ ada satu clue ialah dia kata untung kasar adalah 35% atas kos jualan. Jadi maksudnya anda kena dapatkan kos jualan dulu. Macam mana kita nak dapatkan kos jualan? Kos jualan sama dengan inventory awal campur belian tolak inventory akhir. Untuk mendapatkan kos jualan, kita kena carikan belian dulu. Okay, saya buka satu browser lagi supaya kita boleh senang tengok soalan dan jawapan sekali. Kita kena cari belian dulu. Okey, jumlah belian terdiri daripada belian kredit dan belian tunai. Kalau kita nak cari belian kredit, jadi kita kena rujuk kepada akaun belum bayar. Sini tak ada maklumat lain yang berkaitan dengan ABB. Jadi terus buka akaun ABB. Kita cuba buka ABB. Okey, bagi BB di sebelah kredit 7,400. Bagi HP akhir ini adalah 8,900. Tak ada maklumat lain, so kita jumlahkan. 1,500 ini adalah belian kredit. Jadi anda boleh buka ABB, bagi BB, bagi HP. Lepas tu kita gantikan, ambil yang jumlah, tolak yang bagi awal, kita terus dapat 1,500. Ini adalah belian kredit.
So, kita dapat pelian kredit 1,500. Lepas tu jumlah belian sama dengan pelian kredit campur dengan pelian tunai. Okey, campur dengan pelian tunai. Rujuk kepada soalan. Di sini kita ada pelian barang, pelian secara tunai sebab dia guna tunai 1,800. Okey. Lepas tu bayaran bank sepanjang tahun. Dekat sini ada satu pelian, nampak? 100, 1,500. Jadi kita campurkan. Jumlah belian adalah 104,800. Ini adalah jumlah belian. Pelian kredit campur dengan pelian tunai. Jangan lupa juga, di sini ada satu mengeluarkan barang niaga untuk kegunaan peribadi. Ini adalah ambilan barang niaga. Ambil jumlah pelian, tolak 600 ini, kita akan dapat pelian bersih RM104,200. Kita sudah dapat kita punya pelian. Kita kena cari jualan sebab kita nak sediakan penyata pendapatan. Jualan sama dengan untung kasar campur dengan kos jualan. Sebab jualan tolak kos jualan sama dengan untung kasar. Jadi nak cari kos jualan dulu. Kos jualan ialah inventory awal. Okey, nampak inventory awal 8,600 kena campur pelian tolak inventory akhir, kita akan dapat kos jualan. Jadi 8,600 campur 104,200. Ini adalah pelian yang kita dapat di atas. Lepas tu tolak inventory akhir 16,800, anda akan dapat 96,000. Kos jualan kita sudah dapat. Jadi untung kasar sama dengan 35% darab dengan 96,000, kita dapat 33,600. Kalau kita nak cari balik dengan jualan, jadi jualan sama dengan untung kasar campur dengan kos jualan. Jadi kita punya jualan total dia adalah 129,600. Apabila anda sudah dapat jualan dan belian, jadi terus kita boleh start sediakan penyata pendapatan. Jadi sini kita ada jualan, tuliskan nama perniagaan, tajuk penyata pendapatan komprehensif bagi tahun berakhir 31 Ogos, jualan 129,600. Lepas tu tolak kos jualan, kita ada inventory awal, ambil daripada sini 8,600, campur dengan belian. Okey, ambil apa yang kita kira dekat atas, belian, kita dapat jumlahnya tolak inventory akhir 16,800, kita dapat kos jualan. Ambil jualan tolak kos jualan, kita dapat untung kasar 33,600. Lepas tu di sini tak ada lain-lain hasil, kita ada belanja saja. Jadi belanja kita akan buat ikut urutannya. Jadi yang dekat sini kita ada, ini adalah asset dan liability kan. Jadi kita akan tengok dekat bawah 49,200. Lepas tu tengok atas ada tak? Tak ada. Tengok bawah ada tak? Okey, dekat sini ada satu nampak. Upah 6,620. Sini 1,200 guna tunai. Guna bank bayaran kita ada 6,620. Jadi dua-dua campur kita dapat 7,820. Okey, lepas tu sini sudah habis, jadi kita pergi ke sini. Pelian tadi kita sudah kira. Belanja sewa 5,040. Lepas tu kita tengok atas, sini ada sewa tak? Okey, dekat sini nampak ada sewa. Kalau yang pra bayar, tak kira dia hasil atau belanja, awal kita kena campur, akhir kita kena tolak. Okey, 5,040 campur 300 tolak 420, kita dapat 4,920. Lepas tu kita ada belanja utility. Okey, nampak belanja utility 1,390. Di sini pun ada satu belanja utility terakhir. Kalau nampak terakhir adalah belum bayar atau belum terima. Kalau terakhir tak kira dia hasil ke belanja, awal ini kita kena tolak, akhir kita kena campur. Jadi 1,390 tolak 210 campur 160. Jadi kita dapat 1,340. Lepas tu kita ada kos penghantaran. Dekat sini ada satu kos penghantaran. Jadi kita kena tulislah kos penghantaran 3,000. Okey, lepas tu kita campurkan semua belanja, ambil untung kasar, tolak jumlah belanja, anda akan dapat untung bersih, iaitu 16,520. Okey, senangnya anda akan dapat 8 markah. Seterusnya, apabila anda sudah siap, kita akan buat yang kedua, penyata kedudukan kewangan.
Untuk penyata kedudukan kewangan, sama juga. Kita tengok di atas, di sini, kalau dia penyata kedudukan kewangan berkaitan dengan aset, liability, equity pemilik. Jadi, kita akan tengok aset ke sini lah. Sebab ini adalah pada 31 Ogos. Jadi, kita akan fokus kepada kolom ini. 31 Ogos. Di sini tak ada aset bukan semasa. Kita hanya ada aset semasa. Jadi, kita salingkan semua aset semasa lah. Inventory. Jadi, 16,800. Lepas tu, ABT, 4,300. ABB ini adalah liability semasa. Okey, kita ada belanja sewa prabayar. Ya, ini adalah aset semasa. So, 420. Lepas tu belanja utility accrue. Ini adalah liability semasa. Kita ada baki di bank. Okey, so baki di bank 1650. Lepas tu tunai di tangan 330. Okey, so jumlahkan. Anda akan dapat 23,500. Lepas tu aset tolak liability semasa. Jadi tadi kita ada dua liability semasa kan? ABB dan belanja utility accrue. Jadi campurkan dua, kita akan dapat 9060. Ambil 23,500 tolak 9060, anda akan dapat aset semasa bersih 14,440. Okey, apabila ini sudah siap, jadi kita akan pergi sediakan equity pemilik. Okey, equity pemilik akan start daripada modal awal. Okey, modal awal formulanya ialah aset awal tolak liability awal. Kalau awal, jadi kita kena rujuk kepada 1 September 2017. Sama juga, cari semua tadi punya aset, tolak semua punya liability. Sini ada jalan kerja. Okey, campurkan semua aset, tolakkan liability, anda akan dapat modal awal. Seterusnya, campurkan untung bersih. Jadi, untung bersih anda ambil daripada sini. Okey, lepas tu kita akan tolak ambilan. Macam mana nak cari ambilan? Sini ada pengkiraan. Jadi yang pertama, kita kena tahu berapa jualan tunai. Mengapa kita nak kira jualan? Sebab dekat sini, maklumat kedua ada nyatakan. Semua tunai telah dimasuk ke dalam bank setelah tolak bayaran berikut. Di sini sudah ambil tunai dalam ringkungan 10,000. Jadi kita tak tahu berapa amountnya. Jadi kita kena cari keluar. Kita kirakan jualan tunai. Jualan tunai senang saja. Jumlah jualan tolak jualan kredit, kita dapat jualan tunai. Ini adalah ABT. ABT kita ada jualan kredit 400 saja kan? Jadi terus ambil kita punya jumlah jualan 129,600 tolak kita punya jualan kredit, kita dapat jualan tunai. Okey, ini jualan tunai. Sudah dapat jualan tunai. Lepas tu kita kena kira berapa jumlah tunai yang dibankkan. Sebab dekat sini, dia kata semua wang telah dibankkan setelah ditolak bayaran yang luar ini. Kita kena kira berapa kita punya tunai yang betul-betul dibankkan. Kalau dibankkan, kita kena tengok yang baki di bank. Nampak? Baki di bank. Nak kira jumlah tunai yang dibankkan. Jadi, kita akan ambil yang akhir tambah yang jumlah pembayaran. Okey, pembayaran rujuk ke mana? Dapat 117,550. Iaitu sini ya. Okey, jumlahkan semua ini kita dapat 117,550. Lepas tu tolak awal kita akan dapat jumlah tunai yang dibankkan ialah 116,900. Ini adalah akaunnya. Lebih senang faham. Okey, jadi ini bagi BB, bagi HP. Lepas tu jumlah yang kita sudah buat bayaran dengan bank. Okey, jadi kita ada belian, belanja sewa, belanja utility, belanja penghantaran dan upah buruh sambilan. Jadi jumlahkan. Lepas tu kita akan dapat balance adalah tunai yang dibankkan 116,900. Jadi, kita lah dapat 116,900. Sudah dapat ini, lepas tu kita sediakan akaun tunai. Jadi, senang kita boleh dapatkan berapa ambilan tunai ini. Sebab di sini kita tak tahu kan, dia kata dalam ringkungan 10,000. Jadi, kita kena cari. Kita ambil baki BB, baki HP, 360, 330. Lepas tu, kita lengkapkan dia. Okey, kita ada jualan tunai. Dapat yang tadi kan, jualan tunai. Kita isi di sini jualan tunai. Lepas tu di sebelah kredit kita ada upah buruh sambilan 1,200, belian 1,800. Lepas tu bank. Okey, ini adalah tunai yang dibankkan 116,900. Lepas tu kita ada bagi HP kan. Ini adalah amount yang
perbezaannya. Jadi kita akan campurkan semua ini, ambil jumlah, tolakkan semua perbelanjaan ini. Jadi kita akan dapat ambilan. Ini adalah ambilan tunai. Jadi lepas tu kita boleh dapat kira jumlah ambilan. Ambil yang ini, ambilan tunai 9330, campurlah 600 ini. 600 ini adalah ambil barang niaga. Kita campurkan, kita dapat 9930. Kita boleh lengkapkan dengan sini 9930. Jadi kita dapatlah akhir imbang 14,440. Kita akan dapat markah penuh kalau anda buat betul. Okey. Itu sahaja perkongsian pada hari ini. Tolong like, share dan subscribe channel Cikgu untuk penerangan atau penjelasan video yang seterusnya. Terima kasih.